الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan juga selamanya malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya dengan taufik dan juga inayahnya. Allah Taala masih lagi menghimpunkan kita di dalam satu majlis yang mana insya-Allah untuk kita nak mempelajari dan memperbaiki solat kita. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Nah, barang siapa yang berusaha berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia. Sahhalallah, Allah Taala akan mempermudahkan dia ni jalan ke syurga. Maka bila kita tilik dan kita tengok satu-satu perkara tidak lain dan tidak bukan kita kena kembali dengan kita ni mempelajari ilmu tersebut. Nak masuk syurga kenalah kita ni beriman kepada Allah Ta'ala dan juga beramal soleh. Betul tak? Masuk syurga. Maka macam mana kita nak beriman kepada Allah Ta'ala? Tidak lain dan tidak bukan kalau kita ni kena mempelajari bagaimana akidah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi pula kita nak beramal soleh. Nak beramal soleh, buat ibadat. Tidak lain dan tidak bukan mesti mengikut apa yang dikehendaki oleh syarak, apa yang kehendaki oleh sunnah. Nak tahu macam mana menepati ataupun tidak, perlu juga kita ni menempuh jalan belajar. Macam mana pun kita kena belajar. Fardu ain dak. Yang mana akhir sekali tu kita tengok dak, yang mana ikhlas semua perkara tu perlulah mempunyai ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu juga kita belajar kepada ilmu tasawuf. Semua perkara lah. Semua perkara. Jadi malam ni salah satu cara lah, salah satu jalan untuk kita ni mempelajari bagaimana solat kita, bagaimana kita nak ke arah sempurnanya solat kita dengan kita mempelajari kitab Munyatul Musalli, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita sambung qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana fil ulum fid darain amin ya rabbal alamin. Masuk kepada dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Masuk dia, sembahyang kamu seperti barang yang kamu lihat akan daku sembahyang.
Lihat dengan makna apa? Lihat dengan makna mengetahui. Tahu ni. Lagi kita tengok. Tahu macam mana? Maka hendaklah kita mengikut akan yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semayang seperti mana yang dikerjakan oleh Nabi. Atas jalan yang kita ambil daripada ulama umat ini yang dahulu. Tu dia, cara dia. Tak, sebab kita ni tidak dah melihat kepada Nabi. Kita bukan pada zaman Nabi dah. Kita selepas hanya wafat baginda jauh 1400 tahun. Macam mana kita nak tahu pekerjaan solat baginda Nabi dengan kita apa? Mengambil daripada ulama yang terdahulu. Tu cara dia. Jadi kita dengarlah, tak? Apabila kita dengar perkataan ada orang sebut tak payah ikut ulama. Tak payah ikutlah ulama. Ulama ni bukan maksum. Kalau nak ambil hukum, kita ambil daripada Quran dan juga sunnah. Tak? Ada perkataan ni daripada puak-puak sebelah kiri ni. Sek-sek Salafi ni, dia kata, tak payah dengar ulama. Ulama bukan maksum. Dia kata. Maka dia kata pula nak ambil hukum mestilah kita ambil daripada Quran dan juga sunnah. Maka seolah-olah dia nak mengatakan ulama tidak mengambil hukum daripada Al-Quran dan sunnah. Dia nak kata apa? Dia nak kata gitu. Dia nak kata ulama ni bukan ambil daripada Al-Quran dan sunnah. Seolah-olah dia berbezakan Al-Quran dan sunnah dengan ulama. Sedangkan ulama mengambil hukum tadi tu, daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang mana kita tahu Al-Quran dan juga Sunnah adalah lautan ilmu. Penuh. Tidak dapat kita ambil tanpa kita mempunyai alat. Dengan ilmu nahu, dengan ilmu sarah, dengan ilmu bada', ilmu balaghah, ilmu bayan dan sebagainya. Penuh dengan ilmu. Penuh dengan alat-alat. Siapa yang memiliki alat? Iaitulah para ulama'. Para ulama' ambil ayat Al-Quran, faham dan makna Al-Quran seperti ini, bagi tahu kepada kita. Seolah-olah orang biasa kalau kita dengar minum air jak. Minum air daripada jak ataupun kita ambil baldi besar tu, minum air daripada baldi. Mampu tak? Mampu. Susahlah katanya. Maka ulama' ni seolah-olah jak. Dia ambil memudahkan kita tuang ke dalam cawan untuk mudah kita minum. Tu cara dia. Tu ulama'. Lagi pula dia seolah-olah mensyaratkan. Perkataan ni dah. Dia kata, tak boleh ikut ulama'. Tak boleh ikut ulama' kerana tidak maksum. Tak ada maksum. Macam dia tak syarat untuk mengikuti seseorang itu kena maksum dulu. Maka tidak boleh kita nak ikut semua orang melainkan baginda Nabi. Maka kita tolaklah termasuk dengan sahabat-sahabat Nabi tu. Allah Rabbi, ya Allah, ayah Nabi menjaminkan mereka ini syurga dah. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, karamallahu wajhah dan sebagainya, banyak. Tak boleh ikut siapa lah kalau gitu. Seolah-olah kalau kita kata, kalau gitu kita buang semua. Kita buang semua kitab-kitab para ulama'. Kita buang, tak payah nak ambil. Tak payah nak ikutlah ulama' ni. Tak payah nak ikut. Buang semua kitab para ulama'. Lepas tu kita tanya, dah cuba buat hukum. Kita ambil, buat keluar hukum yang terkini, apa? Covid ataupun Bitcoin, sahang-sahang dan sebagainya. Cuba buat hukum daripada Al-Quran. Tak payah sebut hukum yang terkini lah. Kita ambil hukum yang terdahulu. Hukum solat. Hukum solat. Macam ambil daripada beratus ribu hadis tu, buat keluar hukum solat. Betul tak? Ada orang baca Al-Quran tak faham benda. Dok baca, tak faham benda. Tak faham benda. Dah tu tak apalah. Ada segolongan lagi kata, ya Ustaz. Saya faham tak? Saya belajar. Saya ni orang yang belajar. Saya faham, baca Al-Quran saya faham, maksud dia gini. Okey. Dah tu, dia baca Al-Quran, dia faham, maksud dia gini.
Lepas tu pun dia keluarkan kenyataan, dia keluarkan hukum. Maka tanya, mu maksum ke tak? Balik ke diri dia. Dia tu maksum tak ketika mana dia nak mengeluarkan hukum? Sedap nak kita khabar itulah dunia sekarang. Dunia sekarang dia ni terbalik. Maka kita tahu para ulama berada di dalam bidangnya. Tak kira lah semua perkara lah. Dalam bidang perdoktoran, kita pergi klinik, kita ambil obat, kita demam, kita sakit dan sebagainya, kita pergi, doktor kata, makan obat ni. Kita lah buti tu, orang panggil membuta tuli. Dok dengar kata doktor, makan obat ni. Makan obat ni. Tanpa kita fikir dah risiko. Sebab apa? Sebab kita tahu tu bidang dia. Begitu juga dengan pilot. Kita serahkan, kita rasa selamat kerana tu memang bidang dia. Tapi pergi kepada bidang agama, ulama tak boleh nak keluarkan hukum. Pelik. Ulama tak boleh buat keluar hukum. Dah kalau ulama nak pergi jadi pilot, kita khabar tak apalah, saya pergi naik kapal terbang lain lah. Tak berani lah, tak percaya. Sebab tu memang bukan bidang dia. Tapi bila ulama keluarkan hukum dalam bidang dia, kita pula tidak mempercayai. Sedangkan ahli pilot tadi tu buat keluar hukum, kita percaya pula. Tu dunia sekarang dah. Tu dunia sekarang. Artis buat keluar hukum. Orang tak tahu dari mana latar belakang pendidikan dia ni, buat keluar hukum, kita percaya. Ni. Ulama sebut tu, kita lawang. Tengok. Lagi pula dia ni melawang daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Allah Taala memuliakan para ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Al-ulama, Nabi sebut, warisatul anbiya. Itu semua tu nak mengangkat darjat para ulama. Allahu Rabbi. Maka tidak lari. Tidak boleh kita nak lari daripada kita mengambil hukum hakam daripada orang yang memang dalam mahir dan pakar dalam bidang dia. Daripada ulama. Tengok. Dan yang dimasukkan di sini dengan ulama yang dahulu, iaitulah kena kepada ulama yang sebelum daripada Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Ni kita nak tahu imam yang mutaakhir ni dengan ulama yang terdahulu ni, iaitulah wasitah dia, iaitulah imam ataupun ulama yang sebelum daripada Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi dinamakan sebagai ulama yang terdahulu. Ulama yang datang selepas daripada tu dinamakan ulama yang mutaakhirin. Ni wasitah ni. Kerana Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi tidak ada orang yang rak dia. Jadi dia menjadi wasitah perantaraan di antara ulama yang terdahulu dan juga ulama yang terkemudian. Ni. Tak ada orang nak rak dua orang ni. Ada pun ulama selepas daripada dia, ramai orang rak. Syekh Salafi rak. Imam Hajar, Allahumma salli ala Imam Hajar Al-Haytami, banyaklah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan sebagainya, tu ada dah orang rak dia. Jadi itulah yang dimasukkan dengan ulama umat yang umat ini yang dahulu. Tu. Dan yang kemudian seperti yang disebut di dalam kitab, di dalam kitab mereka itu, dalam kitab mereka para ulama yang dahulu ni, radhiyallahu anhum, ialah yang dinamakan dan yang dibilangkan daripada orang yang mendirikan sembahyang. Kita nak kata orang yang tersebut mendirikan solat. Kita nak kata orang ni iqamatus salah. Iaitulah memelihara akan dia. Memelihara. Apa yang dimaksudkan dengan memelihara di sini? Iaitulah memelihara solat di dalam waktunya. Lagi pula memelihara, yang kedua, memelihara solat tadi tu dari segi rukun dan juga syarat-syaratnya. Ada syarat sah solat, ada syarat wajib solat. Tu yang dimasukkan dengan memelihara.
Banyaklah kita tengok dah. Apabila cukup perkara tersebut, barulah dinamakan sebagai iqamatus solah. Lagi pula hamba nak tambah. Disebut oleh baba mak hafizallahu taala, nak kata iqamatus solah. Syarat tadi tu kan kena jaga syarat. Syarat tadi tu terbahagi kepada dua. Kena jaga rukun dah, kena jaga syarat lagi. Syarat tadi tu terbahagi kepada dua, zahir dan juga batin. Cukup zahir dan juga batin, barulah dinamakan sebagai mendirikan solat. Tu dia. Allah, macam mana dah? Macam mana nak sempurna zahir? Sempurna zahir, lagi pula kena sempurna batin. Macam mana? Nanti akan disebut oleh musannif insya-Allah. Kemudian, maka adalah bagi sembahyang itu, adalah baginya. Bagi sembahyang rupa yang zahir. Ni musannif nak berbicara juga. Nak berbicara pula berkenaan dengan solat terbahagi kepada dua. Ada yang rupa zahir dan juga ada yang rupa batin. Ni. Rupa zahir zahir yang sempurna. Rupa zahir yang sempurna. Maka iaitu rupa yang zahir syarat, dia kata. Yang pertama, rupa yang zahir yang pertama adalah syarat. Syarat sah solat. Yang dimasukkan di sini syarat sah lah. Adapun syarat wajib tu orang kata maklum dah, semua dah maklum. Kena Islam, kena balik, kena berakal tadi tu. Tu sama. Di sini dengan makna syarat sah. Dengan makna syarat sah solat apa? Iaitulah seperti menghadap kiblat. Contohlah nanti kita akan belajar. Lagi pula berwuduk. Berkena berwuduk dan sebagainya lah. Maka syarat sah solat itu seperti rohnya sembahyang. Seperti rohnya sembahyang. Jadi roh ni kalau kita tengok roh yang Allah Ta'ala sebut, Qulir ruhu min amri rabbik. Ketika mana orang menanyakan baginda Nabi tentang roh, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh Nabi sebut, katakanlah olehmu wahai Muhammad, roh itu daripada urusan Tuhanmu. Ni kita tak tahu roh ni macam mana. Maka roh inilah yang dikatakan di dalam kubur nanti yang akan mendapat nikmat dan juga ataupun mendapat seksa. Roh inilah. Adapun badan kita, jasad kita ni telah telah binasa dimakan oleh tanah. Yang mendapat seksa di dalam kubur, yang mendapat nikmat di dalam kubur itu adalah roh kita. Maka kalau kita tengok syarat tu ibarat seperti roh. Maka badan kita ni kalau tak ada roh macam mana? Mati dah. Begitu jugalah solat kita, sekiranya tidak ada syarat, mati. Tidak ada harga. Tidak ada nilai solat kita. Tidak sah solat kita sekiranya tidak mempunyai syarat. Maka syarat pada solat seolah roh pada badan kita. Seperti mana roh badan kita, apabila tidak ada roh dalam badan kita, matilah seseorang itu, tiada nilailah seseorang itu. Maka begitulah juga solat yang tidak mempunyai roh, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak sah pula. Mayang khusyuk, khusyuk kalah wali-wali, tapi dah ambil semayang, dah ambil air semayang, Allah, tak sah, tak ada nilai. Maka rukunnya ni nak sebut pasal rukun dah. Maka rukun pula seperti kepalanya dan badannya. Rukun kita dalam solat yang kita sebut ada 13 rukun tu.
Kena banyak beza rukun dengan syarat. Tapi kita sebut lagi. Kayak gilah. Rukun dengan syarat. Rukun ni diri satu perkara tu. Rukun. Apabila ada ia, maka sahlah solat tersebut. Tu rukun. Tapi dan dia ini adalah diri sembahyang itu. Rukun. Rokok. Bila orang rokok, orang tak tanya dah buat kenapa. Tengah solat lah tu rokok. Tapi kalau orang tengah ambil wudu, kalau tak kabur tengah semayang ke tu? Tengah ambil semayang, tengah semayang ke tu? Tak panggil ambil. Kalau tak ambil semayang sebab syarat ini bukanlah diri ibadat itu. Itu kita akan bicara pula. Okay, insya-Allah. Okey, maknanya rukun dalam solat seperti kepala dan juga badangnya. Bila tak ada kepala dan tak ada badang. Tak ada kepala lah, tak ada kepala sajalah kalau kita kata. Kita nak panggil apa dia? Manusia ke? Kita jumpa tengah jalan, tak ada kepala contohnya. Kita tak panggil manusia lah tu, kita tak panggil manusia. Kita panggil wallahu a'lam. Panggil penanggal. Kan? Gitu jugalah rukun. Gitu jugalah rukun kalau kita tak sempurnakan. Tidak sah kita sembahyang tanpa sempurnanya rukun solat. Dan maka semua ni perlu kita belajar. Fardu ain. Seterusnya sunat ab'a. Okey, kita tengok. Sunat ab'a, iaitulah apa? Sunat ab'a kunut tasyahud awal. Sunat ab'a. Yang mana sunat ab'a ini kalau kita tertinggal disunatkan kita ni sujud sahwi. Itu sunat ab'a. Adapun sunat hai'ah, tak, dia perkara sunat apabila kita tinggalkan dia, tidak disunatkan kita ni sujud sahwi. Tapi semayang kita tak comel lah. Tak comel. Okey, tengok sunat ab'a itu seperti anggota seseorang. Sunat ab'a seperti mana anggota? Maknanya anggota ni tangan, kaki tak? Tu anggota. Jari-jari, tangan, kaki dah. Maka apa faedah dah? Kalau kita kata seorang itu tidak memiliki anggota badan. Sedangkan manusia sebenarnya Allah Ta'ala ciptakan sempurna, ada faedah dia. Untuk nak berlari, untuk nak berjalan. Tangan ni nak makan, tangan ni nak ambil barang, nak setuh tu, nak setuh ni. Ada macam-macam faedah kita, anggota badan. Nak main sukang, nak main pipong dan sebagainya. Banyak faedah. Nak main futsal, tak ada kaki, nak main futsal mana tak? Lagi pula kita tahu solat ni di akhirat kelak, dia ni akan menjadi sahabat kita di dalam kubur. Macam mana seseorang tu kalau kita berkawan dengan seseorang yang tidak sempurna anggota dia? Tak, orang yang tidak ada anggota tak panggil manusia, orang panggil OKU. Tak panggil manusia sempurna, orang panggil OKU. OKU dah. Ada kad khusus pula lah. Tu dia. Kita nak kawan dengan orang OKU, kita nak minta tolong dengan dia pun rasa segan. Garu gatal belakang. Nak suruh dia garu pun rasa macam tak sanggup. Tangan pun dia tak ada. Tak ada manfaat langsung dah dia ni duduk tepi kita. Tak ada faedah langsung dia duduk tepi kita. Jadi begitulah solat kita. Ketika mana kita kata, buat wajib sudahlah. Buat wajib sudah dah lah. Sah lah, lepas dah lah kita daripada tanggungjawab. Jadi di solat nanti di dalam kubur, duduk tepi kita tidak ada anggota. Allah, macam kita dengan kawan tadi. Tak ada, tak boleh nak apa, nak ajak pergi jalan, tak boleh nak gigi ni, tak boleh belaka. Tak ada manfaat dan juga tak ada faedah dia. Okey, seterusnya. Sunat ab'a. Dan sunai hai'ah. Sunai hai'ah ni macam-macam lah, zikir-zikir dalam solat. Salam yang kedua dan sebagainya lah. Itu seperti segala bulu perhiasan. Tu. Sunat hai'ah ni seperti bulu perhiasan seseorang. Bulu perhiasan. Yang mana sekarang ni kita ni tak duduk bersungguh-sungguh sangat ni. Orang puang ni bersungguh sangat. Kalau mata dia ada dah bulu.
Tapi tak cukup dengan bulu yang dia ada. Dia pakai pula, kenapa orang panggil? Kita tak pandai. Orang panggil apa? Eyeshadow ke kenapa? Maskara. Maskara. Nak suruh nampak tebal, nak suruh nampak panjang, nak suruh nampak apa sebenarnya? Nak suruh nampak comel. Nak suruh nampak comel. Tu dia. Tu tujuan dia. Orang puang boleh kita kata dia ni comel, boleh kita kata dia jangok dan sebagainya, comel dia ni. Sebab apa? Sebab rambut dia yang panjang. Sebab bulu-bulu yang ada di badan dia. Ada bulu kening. Comel jadi orang. Kita ni bersungguh dalam kita nak memperhiaskan diri kita, mempercantikkan bulu dalam badan kita. Tak? Memanjang. Kalau tak nampak jadi nampak. Yang tak berapa nak panjang, buat panjang. Tu bersungguh kita dalam nak mencantikkan diri, memperlihatkan pada manusia. Pada manusia dok bersungguh sangatlah bersiap. Tapi solat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu pun kita memperbaikinya. Tidak ada satu pun kita mempercantikkan solat kita. Allahu Rabbi. Sedangkan itulah anda panggil perkara utama, perkara yang hakiki kita. Itulah tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat tilik manusia, bersungguh kita nak tunjuk comelnya kita. Tempat tilik Allah Ta'ala tidak satu pun kita memperelokkan, mempercantikkan. Tu. Ni nasihat juga kepada diri yang bercakap ni. Orang cakap sedap. Tapi orang cakap ni lah banyak gok tinggal ni. Jadi sama-sama kita ambil ibrah, ambil ikhtibar, pengajaran. Sama-sama kita berusaha ke arah kesempurnaan. InsyaAllah. Tu. Sunat hai'ah tadi tak? Seperti bulu-bulu. Dan ada bagi solat tadi tu rupa hakiki, rupa haqiqah. Yang batin. Ni, rupa yang pertama rupa yang zahir, yang kedua rupa yang batin, rupa yang hakiki. Dan tiada sempurna bagi sembahyang dan tiada tamamnya. Maknanya sempurnalah. Tamamnya solat melainkan dengan mendirikan ia seseorang itu dengan keduanya sekali. Solat nak dikirakan sempurna, solat nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala mesti berhimpun dua sekali. Kena ada dua. Kita kena ada solat zahir kita kena ada juga solat batin kita. Tidak boleh kita tinggal salah satu, mesti berkapuh dua ni. Tak boleh pakai solat batin saja, tidak boleh. Sebelum yang seperti mana yang kita sebut sebelum ni, fahamang solat batin ni, tidak boleh kita guna. Solat untuk diterima dan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mestilah dengan mendirikan kedua-duanya. Allah Taala sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ila akhir hadis. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat rupa paras kamu ni. Tapi Allah Taala melihat qulubikum. Allah Taala melihat batin kamu, melihat hati kamu. Tu. Maka ada pun rupanya rupa solat yang zahir itu. Maka iaitu rupa yang zahir ni seperti berdiri, qiyam, dan takbir, dan membaca Fatihah, dan rukuk, dan i'tidal, dan dua sujud, dan duduk antara kedua sujud, dan duduk tasyahud, dan tahiyat, dan salam. Ni semua rupa yang zahir. Inilah yang disebutkan semua tadi tu. Daripada segala rukun yang zahir dan sunatnya zahir dan syaratnya syarat yang zahir. Ni semua ni kita akan pelajari dan kita akan belajar, dan musannif akan sebut selepas daripada ni. Tepat ni, tu tepat pembincangan dia ni. Topik besar dalam solat tu. Ada pun haqiqah yang batin, maka seumpama khusyuk. Kita nak semayang,
Kena ada rupa batin kita, ada semayang batin kita. Kena ada khusyuk. Khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk ni orang kata tetap hati, khusyuk. Khusyuk ni adalah tetap hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap. Tak. Khusyuk ni syok lah kita kata. Sabar dulu, syok. Ada orang kata khusyuk ni syok. Secara orang panggil bahasa moden kita. Syok ni lah yang mana apabila kita buat sesuatu tanpa kita sedar. Orang panggil kita tidak sedar. Sampai kan orang jerit tepi kita tidak sedar kerana kita terlalu syok melakukan satu perkara. Ataupun kita kata khusyuk ini adalah tetap hati. Tetap hati dengan mana apa? Hati kita ni hanya tuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu. Hati kita ni selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu makna khusyuk. Allah Rabbi, dak khusyuk dalam solat, hati kita tetap. Tetap hati kita selalu dok tuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna fikiran kita ni tidak ke sana ke sini. Fikiran kita dok mikir kepada benda-benda dunia, kepada benda-benda yang lain. Tu mana khusyuk. Ada orang akad takbir, dia kerja, orang panggil, dia kerja jabat. Ada 5 minit lagi nak habis rehat contohnya. Akad takbir. Duk mikir, nak habis 5 minit lagi nak habis rehat. Orang duk kerja kedai, tinggal kedai dia nak solat, Allah niaga ku mana tu. Ada orang curi masuk ke dok tu. Tu. Hati dia ni ke arah lain. Dia dah akad takbir, tapi hati dia ni dok tuju kepada Allah. Hati dia dok tuju kepada benda lain. Dia tuju lagi kepada benda duniawi. Dok fikir lagi anak aku mana makan dok lagi. Isteri aku mana ni? Duduk rumah okey ke dok? Sakit ke dok? Macam-macam dok fikir. Tu semua tidak khusyuk. Tu. Lagi pula khusyuk ni apa? Dan hadir hati. Tu khusyuk. Khusyuk ni tetap hati dia dan juga hadir hati. Apa hadir hati? Maknanya hati kita ni sama tadi. Duduk ingat semua duk solat. Duduk ingat semua dia ni sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dia senantiasa ingat aku ni sedang solat. Apabila rokok, hati dia ni duk rokok semua, duk rokok. Apabila sujud, hati dia pun sujud. Macam mana kita sebut dah minggu lepas, hadir hati. Kena sentiasa hadir hati duduk situ. Apabila perbuatan kita tengah rokok, maka hadir hati kita turut rokok. Bukannya hadir hati kita ni duduk kat lain. Duduk di kedai, duduk di jabat, duduk di rumah. Tu dia. Jadi kita kena selalu tanya hati aku, mu duduk mana tu? Aku tengah rokok ni, duduk mana? Rokok. Hati kata rokok. Tengah-tengah rendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hati dia tu hadir. Dok mikir ke benda lain. Dulu tengah sujud, ada. Tengah dok fikir. Tengah-tengah hina diri depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ada. Perbuatan zahir tengah sujud. Hati pun tengah sujud. Tu dengan makna hadir hati tu. Tu solat batin kita. Dalam solat kena ada benda tu. Kena ada, senantiasa ada. Senantiasa kita kena panggil hati kita ni supaya tidak lari ke lain. Tengah akad takbir, ya Allah, Allahu Akbar. Kita serah diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh perkara. Tubuh badan kita semua kepada Allah Ta'ala. Hati pun duduk situ. Allah, ingat doa. Ingat situ. Tu dia. Dan sempurna ikhlas. Ni solat batin. Kena sempurna ikhlas dengan mana apa? Sempurna ikhlas dengan mana ikhlas pada peringkat yang tertinggi. Tu sempurna ikhlas. Adapun kita niat kita kerana nak dapat syurga Allah Ta'ala.
Niat kita kerana tidak mahu mendapat seksa Allah Subhanahu Wa Taala tu adalah orang panggil peringkat ikhlas yang rendah. Tu rendah lagi. Yang mana Allahu Rabbi ulama sebut, mujurlah ulama kata ikhlas tu termasuk di dalam ikhlas. Sebab apa? Kalau kita tengok ikhlas yang sebenar, ikhlas ni jujur. Apa makna ikhlas? Adalah jujur hati kita. Tu masuk ikhlas. Jujur hati. Tak, maknanya buat sesuatu buat sesuatu tanpa ada perkara ataupun tanpa ada faedah balik kepada dia. Tu jujur hati. Tak, contohnya seseorang anak. Kita kata seorang anak. Dia ni melakukan perbuatan, dia melakukan pekerjaan kepada mak ayah dia. Dia tolong mak ayah dia. Tak, tapi di dalam hati dia ni nak upah daripada mak ayah. Orang panggil jujur hati tak? Orang tak panggil jujur lagi tu. Tak panggil jujur. Ni jujur ni kalau dia buat baik. Dia menolong ayah ataupun mak dia. Dia berbakti kepada mak ayah dia. Kerana apa? Kerana dia nak balas jasa yang mana mak ayah dia telah membesarkan dia daripada kecil. Tanpa mengharapkan sebarang balasan. Aku buat baik ni kerana aku nak balas budi mak ayah besarkan aku. Tak seberapa pun, akan tetapi aku buat sekadar mampu untuk membalas jasa dan juga budi yang dibuat oleh mak ayah aku. Tanpa dia niat, tanpa dia mengharapkan sebarang balasan. Ni dah barulah dinamakan sebagai jujur. Ni baru jujur. Maka begitu jugalah kita ni letak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat Allah Ta'ala hidupkan kita pada hari ni tu pun telah besar. Cukup besar dah untuk kita nak solat kepada dia. Untuk kita nak balas budi, nak balas jasa Allah Ta'ala. Tak masuk lagi dengan nikmat-nikmat yang lain ni. Nikmat ni, Allah Ta'ala bagi nikmat mata. Allah bagi nikmat makan, selera makan. Allah Ta'ala bagi dapat lihat, mendengar, melihat dan sebagainya. Banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagikan. Nikmat hidup saja pun lah. Kalau kita nak solat 5 waktu tu, Allah tak cukup untuk kita nak balas jasa ataupun nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tu. Kita nak balas jasa tu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu yang dinamakan sebagai ikhlas. Tu baru dinamakan sebagai ikhlas. Jadi, berusaha kita ni. Senantiasa berusaha. Benda ni tak dapat dalam masa sehari. Benda ni tak dapat dalam keadaan mudah. Tapi berusaha hati kita ni, sentiasa berada di panggil keadaan tersebut. Allah, solat kerana nak membalas jasa. Solat ni kerana apa? Ikhlas tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat ini kerana nak mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena berusaha. Nak dapat redha, aku buat usaha nak dapat redha ke Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana apabila tidak redha, kita kalau tak redha kat kita. Kita kalau marah ke kita, tak dapat sekeping habuk lah kita. Allah Ta'ala tak reda kepada kita, hamba dia ni tak ada apa sepepeng hamba lah. Tak ada apa nilai lah hamba kita ni. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak selamat lah kita kat akhirat. Solat tu kita nak duduk situ. Ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati kita jujur nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Bukan kerana Allah Ta'ala suruh, bukan kerana takut kena seksa, tapi kerana nak tuntut redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tujuan kita hidup di atas muka bumi dah. Tu. Sempurna ikhlas. Ni kena ada ni. Dalam solat. Dan tazallul. Apa itu tazallul? Iaitu kita kena ada perasaan menghina diri. Kena ada perasaan menghina diri. Ketika kita semayang, kita kena berusaha, kita kena ingat dalam hati kita.
Bahawasanya kita ni sedang kita kena ingat bahawa diri kita ni hina di hadapan kebesaran dan juga keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maksud dia menghina diri. Bukannya dengan makna dalam solat kena ada tazallul dengan makna menghina diri. Menghina diri bukan dengan makna aku ni bodoh, aku ni gila, aku ni macam-macam. Bukan menghina begitu. Akan tetapi dengan makna dengan menghina diri dalam solat kita kena sentiasa ingat Allahu Rabbi, Allah tu Tuhan aku. Allah Ta'ala yang menjadikan aku ni hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku ni kejadian daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa banyak dosa yang aku buat dalam sehari-hari, dalam sehari-hari banyak aku buat dosa kepada Allah Subhanahu. Banyak aku buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak aku dahaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ni masa solat 5 minit ni. Tengok semayang ni. Ni masa solat aku 5 minit je kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dosa aku yang banyak tadi tu. Tu pun aku ni masih ingat lagi ke benda lain. Allah Rabbi tu. Kena ingat dalam hati ni. Tu 5 minit ni pun nak ngadak Allah Ta'ala, tu pun duk ingat benda lain lagi. Tu pun duk ingat benda dunia lagi. Hinanya diri aku ni, hina. Hina. Tu dengan makna tazallul. Tu dengan makna kita ni menghinakan diri. Lagi menyelah. Orang panggil tempat yang paling orang panggil berasa sekali kita menghinakan diri ni, iaitulah ketika mana kita sujud. Ni, kepala kita yang mulia yang kita agungkan. Tak boleh stop kepala, gurau jangan stop kepala, tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kita letak kepala kita di bawah sekali. Itulah tanda betul-betul benar-benar rasa kita ni sedang menghina diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, aku hamba-Mu. Allah, aku hamba-Mu. Ni, Mu Tuhan aku. Aku dapat solat ni pun lah. Kerana Mu lah yang menggerakkan hatiku untuk solat. Hinanya aku ni banyak dosa tu. Tu, kita duduk situ. Lagi pula, bila lagi kita hina, ketika mana kita sebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah Ta'ala aku mohon pertolongan. Hanya Mu lah ya na'budu. Hanya kepadamu lah aku sembah. Hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Macam kita sebut, hinanya diri kita, kita cakap kat depan bos kita. Bos kita kata, bos aku nak Allah, Mu je aku minta tolong. Kita dak hina diri kita. Hina diri kita masa tu. Mu je aku minta tolong. Bos aku nak pinjam duit sikit bos. Tu. Sama kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kepadamu je ya Allah hinanya. Aku minta pertolongan. Hanya kepadamu nya aku nak sembah kepadamu ya Allah. Tak. Tu rasa. Kena hadir rasa tazallul dalam hati kita. Susah. Memang susah tapi kena sentiasa berusaha. Kena sentiasa berusaha. Bukanlah kita nak sembahyang dalam keadaan kita sekarang. Takkanlah kita nak sembahyang dalam keadaan tu sampai kita mati. Sampai kita ketua, sampai kita mati, kita nak sembahyang dalam keadaan gitu je. Tanpa sempurna, tanpa ada penambahbaikan, tanpa ada kita meningkatkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena sentiasa berusaha dah. Hari-hari, sehari-hari kena ada rasa. Tu. Kena ada rasa hina. Hina dalam kita solat. Dan tafahum bagi ma'ani qiraah. Dan lagi pula kita kena ada apa? Kita kena faham makna. Faham makna yang kita baca tu. Kita kena tafahum. Allahu Rabbi. Contoh kita kata Allahu Akbar. Takbir ni rupa taslim. Kita serah diri seperti mana kita duduk tengah takat di buat dia kat takbir. Aku serah kamu buat dia. Aku dah apa dah. Ni aku semua serah belakangmu. Sama juga kita dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, serah dah badan aku semua ni kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, nak beribadat kamu je ni.
Tak? Rasa dalam hati ni, aku ni serah diri dah kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ni kena faham makna yang kita baca di dalam solat. Kena faham, tafahum ma'ani. Dalam keadaan kita faham makna, ada hadir pula hati kita. Ada tazallulnya, ada khusyuknya, ada khudu'nya, ada tawaduknya, semua. Nanti kita akan ada. Nah, ada masa dia, ada sampai tahap tu. Maka tak ada ruang sebenarnya dah. Dalam solat kita ni nak ingat kepada benda lain, sebenarnya tak ada ruang. Tengah sujud, rasa hinanya diri kita. Lagi pula faham subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Faham pula dengan maknanya. Faham pula diri kita ni hina, tak ada mada dah, tak ada ruang dah kita nak fikir kepada benda lain. Akak bangun pula kepada dua sujud Allah Rabbi. Sebenarnya tak ada ruang kalau kita betul-betul tahu bagaimana kita nak solat. Tak ada ruang kita nak fikir kepada dunia. Kalau betul-betul kita solat. Tu. Tafahum bagi ma'ani qiraah. Dan tasbih yang kita baca dan lainnya. Lainnya mana? Daripada segala wazifah sembahyang yang batinah. Segala perkara. Dah kalau kita tak boleh nak faham makna dah, kita Allah nak kata macam mana ni kita ni. Benda lain kita boleh belajar bahasa Inggeris kita belajar. Tapi benda yang sehari-hari kita buat ni tak. Makna pun kita tak boleh nak belajar. Benda lain kita belajar ni. Benda urusan dunia, cara nak berniaga, cara nak dapat duit ni, dapat duit tu. Tapi pada solat kita, pada ibadat kita kepada Allah Ta'ala, makna yang kita baca hari-hari pun kita tidak kaji, kita tidak belajar. Jadi tidak dapat, orang kata, ruangkanlah masa. Tak lama pun kalau kita tengok, sejam tu faham belaka dah. 2 jam, sekejap je 2 jam tu. Faham makna di dalam solat. Usaha insya-Allah. Ni dalam proses kita nak perbaiki solat kita, insya-Allah. Dah kalau sekarang tak faham pun kita panggil fokus kan di dalam bacaan kita, nak tiap-tiap bacaan yang kita nak sebut tu. Alhamdulillah. Ingat ha tu sebut daripada makhraj mana. Lepas huruf ha ada huruf mim, ada huruf dal. Kita ingat, kita bayang segala panggil teks lafaz yang kita akan baca tu. Kalau kita tak faham makna sekalipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak tambah hati kita ni duduk kat lain. Jangan ada di situ. Buat usahalah macam mana pun. Sebut sutih huruf tu. Tak faham makna, usaha situ dulu. Lagi terfaham makna pula. Maka zahir sembahyang bahagian badan dan anggotanya dan batin sembahyang bahagian hati. Hati. Dan sir ni dengan mana hatilah. Dan demikianlah itu, yakni bahagian hati, tempat tilik hak Allah Subhanahu Wa Taala daripada hamba-Nya, iaitu hati dan sir. Hati juga tu. Tempat tilik. Tempat tilik. Seperti mana kita sebut dah sebelum ni. Tempat tilik, iaitulah hati hati kita. Semayang cukup rukun, cukup syarat, tapi tidak khusyuk, hanyalah sekadar melepaskan tanggungan dan kewajipan sahaja. Kewajipan wajib lepaslah, tetapi pahala tidak dapat sebab tidak khusyuk. Allah Ta'ala tempat tiliknya adalah hati. Tempat khusyuk tu khusyuk. Hadis tersebut tadi, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sebelum ni pun kita sebut dah. Jadi setakat tu jelah lewat dah. Lebih-lebih kan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang lemah itu datang daripada diri hamba sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. InsyaAllah pada minggu depan betul dah, stesen kita betul dah, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Okay.
Wallahu a'lam.